Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Cikgu Mazidah untuk kelas matematik tahun 2. Jadi, hari ini kita akan belajar tajuk penyelesaian masalah. Pada akhir pengajaran, murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nombor bulat hingga 1000 dalam situasi harian. Okey, cara untuk mendapatkan jawapan bagi soalan penyelesaian masalah, yang pertama, murid dikehendaki baca soalan sehingga faham. Baca berulang kali pun tak apa, sehingga murid faham pada kehendak soalan. Yang kedua, murid dikehendaki kenal pasti kata kunci. Murid dikehendaki kenal pasti apakah perkataan utama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, rancang cara penyelesaian. Rancang apakah kaedah untuk kita gunakan bagi mendapat jawapan dengan betul dan tepat. Jadi kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Yang cikgu cakap tadi, yang pertama kita kena baca soalan. Rumah Siti berada di antara rumah Jamal dan Azizah. Pola nombor rumah mereka ialah menaik dua-dua. Apakah nombor rumah Siti? Ibaratnya yang ni Jamal. Jamal cakap rumah saya bernombor 205. Manakala sini Azizah, dia kata rumah saya bernombor 209. Kita dah lepas baca, kita kena kenal kata kunci dalam pernyataan soalan. Kata kunci yang pertama, dia kata di antara. Rumah Siti berada di antara rumah Jamal dan Azizah. Ni rumah Jamal, ni rumah Azizah. Di antara ialah di tengah-tengah. Di sini ialah rumah Siti. Jadi kita pun letakkan rumah Siti di situ. Rumah Jamal bernombor 205. Rumah Siti kita tak tahu lagi berapa. Rumah Azizah 209. Jadi kita tengok pada kata kunci kedua. Dia kata menaik dua-dua. Menaik dua-dua ialah daripada nombor kecil kepada nombor besar. Jadi kita tengok rumah pertama tadi, rumah Jamal, menaik dua-dua, maksudnya kita kena tambahkan 2 pada rumah Jamal supaya kita tahu berapakah nombor rumah Siti. Kita tengok kat sini 205 tambah 2 supaya kita dapat tahu berapa rumah Siti. Berapa 205 tambah 2 murid-murid? Tambahkan. Dah tambah 205 tambah 2 ialah 207. Jadi rumah Siti bernombor 207. Senang kan kalau kita dah faham pada kehendak soalan. Senang kita nak rancang. Kita terus pergi kepada soalan nombor 2. Yang pertama, ingat baca dulu soalan. Burhan menyusun kad-kad nombor di bawah mengikut tertib menurun. Apakah nombor ketiga? Kita dah baca kan soalan. Kita tengok ada kad hijau, ada kad orange, biru dan ungu. Jadi kita baca dan lihat pada soalan. Kemudian kita kena kenal pasti kata kunci. Kata kunci pertama, dia kata tertib menurun. Kata kunci kedua ialah nombor ketiga. Bila cakap pasal tertib menurun, kita kena bayangkan tangga, turun tangga. Turun tangga ialah daripada nombor besar kepada nombor kecil. Lepas tu kita buat jadual untuk mudahkan kita nak tengok nombor mana yang paling besar dan nombor mana menurun kepada nombor kecil. Kita tengok antara keempat-empat kad ni. Kita nak cari yang nombor yang paling besar supaya kita dapat letak pada jadual yang paling atas sekali. Kita tengok dulu pada rumah ratus. Yang pertama kad hijau 3, kad orange 3, kad biru 3 dan kad ungu 3. Jadi sama nombor di hadapan. Kita tengok nombor puluh. Sini 9, sini 9, sini 9 dan sini pun 9. Sama lagi. Jadi kita terus pergi ke rumah Sa. Sini 5, sini 3, sini 1,
sini 9. Okey, kita nak tahu nombor mana yang paling besar antara keempat-empat kad ni. Nombor yang mana? Nombor 399. Sebab tadi 9 ni yang paling besar di antara keempat-empat kad. Jadi kita tulis pada jadual yang pertama. Okey, kemudian kita nak kena pasti pula nombor kedua terbesar. Okey, sebab tadi nombor ratus dah sama, nombor puluh dah sama. Tengok nombor besar. Antara 5, 3, 1. Mana yang paling besar? Tentulah 5. Jadi 395 kita letak pada nombor yang kedua. Okey, antara dua nombor 393, 391. Tengok pada rumah sah. 3 dan 1 mana yang besar? Tentulah 393 yang besar. Dan kita letakkan nombor yang terakhir sekali iaitu 391 pada jadual yang paling bawah. Okey, kemudian kata kunci kedua dia kata apakah nombor ketiga? Jadi kita kira lah. Sini nombor 1, sini nombor 2, ini ialah nombor 3. Jadi jawapan untuk apakah nombor ketiga ialah 393. Okey, boleh semua? Okay, kita terus gerak kepada soalan ketiga. Kita baca dulu soalan. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di Taman Indah. Kaum Melayu sebanyak 987, kaum Cina sebanyak 965 dan kaum India sebanyak 945. Okey, soalannya. Nyatakan kaum yang paling banyak di Taman Indah. Okey, dah baca soalan, kita kena kenal kata kunci. Kata kuncinya paling banyak. Kita nak tahu yang mana satu kaum yang paling banyak. Jadi kita pun buatlah jadual. Okey, buat jadual, kita masukkan ikut rumah nilai tempat. Jadi yang pertama kaum Melayu kita masukkan lah tadi 987. Masuk 987. Okey, kita masukkan kaum yang kedua, kaum Cina iaitu sebanyak 965. Dan kita masukkan yang terakhir kaum India sebanyak 945. Okey, lepas kita masuk dalam jadual ni, kita senang nak tengok satu-satu ikut nilai tempat. Kita tengok dulu pada rumah ratus. Okey, tengok pada rumah ratus nombornya. Oh, sama. Okey, 999. Jadi, kita tak boleh nak tentukan mana yang paling banyak kalau kita tengok rumah ratus saja. Okey, kita terus pergi kepada rumah puluh. Nak cari yang paling banyak, yang paling besar. Jadi, antara 8, 6, 4, mana yang paling banyak atau yang paling besar? Tentulah pada nombor 8. Jadi di situ kita tahu. Okey, 987 ialah nombor paling banyak ataupun nombor paling besar dan ia ialah kaum Melayu. Jadi kaum yang paling banyak di Taman Indah ialah kaum Melayu sebanyak 987. Okey, dia ada satu lagi soalan. Dia tanya, tulis bilangan itu dalam perkataan. Daripada tadi kita dapat jawapan tadi, dia suruh kita tulis dalam perkataan. Untuk tulis dalam perkataan, kita kena eja lah. Kalau kita buat jadual dah tahu dah, senang. 987. Eja satu-satu dan jadilah kita jadilah 987. Okey, senang je. Okey, kita terus kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, mula-mula kita kena baca soalan dulu. Okey, Rosli menggunakan ketiga-tiga nombor di atas untuk membentuk satu nombor 3 digit. Digit 8 berada di tempat 10. Okey, dia ada bagi nombor ni. Ada nombor 4, ada nombor 6, nombor 8. Okey, kita kena kenal pasti kata kunci. Okey, kata kunci yang pertama, kata membentuk nombor 3 digit.
Kata kunci yang kedua, digit 8 berada di tempat 10. Dia nak nombor 3 digit. Apa maksud 3 digit tu? Okey, hanya 3 tempat lah. Okey, 110 dan sah. Okey, kita buat jadual lah, senang nak tengok. Okey, dan setelah kita tentukan untuk 3 digit, okay, dia kata digit 8 berada di tempat 10. Nombor 8 ni mesti ada tempat 10. Mesti masuk tempat 10. Apa lagi? Kita terus tulis cepat-cepat nombor 8 di tempat 10. Jadi untuk ratus dan sah, dia tak kisah sama ada awak pilih nombor 6 ataupun nombor 4 untuk diletakkan pada ratus, ataupun nombor 4 atau nombor 6 untuk diletakkan pada tempat sah. Okey, mana-mana jawapan pun betul sebab yang penting 10 berada di nombor 8 berada di tempat 10 sebab arahannya digit 8 berada di tempat 10. Okey, kita nak jawab macam ni pun boleh. Okey, ambil nombor 6 letak di tempat ratus, ambil nombor 4 letak di tempat sah. Jadi 684. Ataupun awak nak tukar 504 masak 6. Yang penting di rumah 10 ialah 8. Okey, tak susah kan kalau kita faham kehendak soalan, kita cari kata kunci dan kita cari kaedah untuk menyelesaikan soalan. Okey, sebentar nanti untuk masa tutorial, di mana pada masa tutorial ni cikgu nak murid-murid siapkan latihan yang akan diberi, dan murid-murid jika ada sebarang soalan tanya terus kepada cikgu sebelum kelas kita akan berakhir. Okey, jumpa lagi nanti untuk kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum.